Kalau tadi seperti biasa setiap hari Jumaat kita mengikuti segmen Elite Rohani dan kita bersama dengan narasumber kita ni, tetamu kita ni iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Masuriyati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan juga Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali, ringkasnya Yunisa. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Hari Raya Selamat Hari Aidilfitri. Raya. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sehat ya, itu dia. Ceria juga hari ini Dr. Hajah. Okey, mengenai dengan tajuk segmen Elite Rohani seperti biasa dirampai pagi dan setiap hari Jumaat dengan tajuk Kekal Manfaat Amalan. Okay. Mungkin Dr. Hajah dapat memberikan satu mukadimah bagi topik yang akan dibawakan hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li rabbi yassir wa tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton dan para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti. InsyaAllah hari ini kita akan bercakap tentang kekal manfaat amal ibadah sebenarnya, yang akan difokuskan. Dan amal ibadah. Sebab ini ada mengambil balik semula tajuk yang pernah dibincangkan sebelum ini dan kiranya untuk kita recap semula. Dan seperti biasa saya akan bawakan semula tajuk ataupun definisi bagi perkataan ibadah itu sendiri. Ia adalah yang bermaksud ibadah itu adalah bermaksud kepada apa jua amalan yang kita lakukan dan ia adalah selaras dengan apa yang dibawakan dalam Al-Quran juga, dan ia adalah merujuk kepada kita ni punya ibadah ni adalah menunjukkan kita ni punya tawaduk kita ni kepada Allah Ta'ala dan kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya semestinya ada asasnya. Kalau tidak ada asasnya, maka setiap ibadah ataupun amalan yang kita lakukan itu artinya ia akan menjadi sia-sia. Jadi artinya sepanjang amal ibadah yang kita lakukan daripada mula kita ni melaksanakan puasa Ramadan tempoh hari dan kita ni baru selesai sebenarnya, dan hari ini kita ni pun berada dalam situasi Syawal, diharapkan amal ibadah yang kita ni lakukan sebelumnya masih kita dapat teruskan dan kekalkan juga manfaatnya. Sebabnya kita ni pun memang bekerja keras sepanjang tempoh 1 bulan kita ni berpuasa tu, kita ni mengharap sangat-sangat supaya mendapat maghfirah dan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan kita ni menguatkan keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pada waktu itu. Dan mudahan sampai ke hari ini, sampai hari ini saya yakin memang masih ada orang kita ni akan melaksanakan puasa yang 6 hari di bulan Syawal. Dan saya harapkan apapun jua manfaat yang kita diperolehi daripada sepanjang kita melaksanakan puasa dan dapat dibawa kepada keharian insya-Allah. Itu adalah sebahagian daripada yang dimaksudkan dengan amal ibadah, dan kita ni memanfaatkan amal ibadah tersebut sampai ke harian ini macam tu. Dan di samping itu kita ni mengharapkan bahawasanya amal ibadah yang kita ni lakukan tempoh hari akan memberikan kesan positif ke arah kita ni juga, di mana mungkin sebelumnya kita ni agak kurang menjaga dalam amal ibadah kita ni, tetapi sepanjang melaksanakan puasa kita ni agak tertib menjaga segala amalan kita ni bangun daripada bangun sahur, kemudian berpuasa siang hari. Pilih tu Ustazah. Tapi sudah masuk bulan Ramadan ni, raya ni, wow. Mungkin saja kalau ialah waktu kita ni puasa tu mungkin ialah liur kita ni. Kita ni menahan nafsu, daripada makan minum. Tapi apabila sampai waktu raya cuma ni kadang-kadang liur tu masih lagi maksudnya seolah kita ni masih berpuasa macam tu. Jadi itu adalah kesan daripada 30 hari kita ni melaksanakan puasa tempoh hari. Tapi kenapa ni Ustazah dapat mungkin kita ni berikan kepada penonton kita ni, kenapa agaknya apabila waktu Ramadan kita ni berhati-hati apabila kita ni melakukan sesuatu, apabila kita ni melakukan sesuatu kebajikan, apabila kita ni ingat orang jangan macam ni, kita ni berhati-hati seperti menghargai bulan Ramadan. Tetapi apabila kita ni masuk ke bulan Syawal atau bulan-bulan lainnya, mula lambat laun inda tani mempertahankan amalan kita ni di bulan Ramadan itu. Macam biasa tangannya. Macam inda tani terlampau awasnya tu orang.
Atas sebab itu saya bawakan tajuk hari ini untuk tanya kekal manfaat amal ibadah kita ni selama 30 hari kita ni berpuasa tempoh hari. Bahkan mungkin ada orang melakukan puasa sunat sebelumnya pun yang memberikan pengajaran ataupun yang maksudnya yang memberikan latihan kepada individu tersebut untuk berpuasa 30 hari sebelumnya pun sangat dihargai juga sebenarnya. So itu yang boleh membawa ia bertahan selama 30 hari berpuasa, dan alhamdulillah kalau ada yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari meneruskan, alhamdulillah. Okey. Jadi kenapa, berbalik pada soalan tadi, kenapa kita ni apa tadi persoalannya tadi, kenapa kalau di bulan Ramadan awas kita ni semua sadar takkan kita ni semua takkan dikawal. Bersekapar lagi tu kalau kan, tapi apabila jangan bergosip jangan cuma ni, jangan cuma tunya. Tapi apabila memasuki bulan yang lain mungkin tiba-tiba macam lupa. Okay, baik, mungkin sebab Ramadan itu adalah Ramadan itu ia adalah satu bulan yang hanya datang sekali sahaja, okey, dan ia adalah satu bulan yang sangat kita ni tunggu-tunggu, di mana kita pun sudah faham di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, okey, di malam yang maksudnya satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah faham cerita tu, dan bahkan 30 hari itu bukan senang sebenarnya untuk kita ni mengasuh jiwa kita ni, nafsu kita ni untuk menjaga makan minum kita ni, menjaga segala anggota mata, mulut, telinga kita ni untuk memelihara supaya jangan ada yang merosakkan kita ni punya puasa, amal ibadah puasa kita ni itu sebenarnya. Dan itu adalah bagi mereka yang sangat menghargai ataupun memahami keperluan puasa, melaksanakan puasa tu dengan baik, kalau boleh dah boleh sebenarnya dalam 30 hari itu sebenarnya. Kalau boleh cuma itu pula maksudnya. Dan itu sebahagiannya daripada orang-orang tadi, kalau tanya nampak perhatikan, ia sangat berhati-hati melalui puasanya yang 30 hari itu, kalau boleh lebih baik daripada puasa sebelumnya, macam itu. Dan ialah kita sudah faham bukannya mudah untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya. Jadi sebaik-baiknya kita akan melaksanakan sebaik mungkin macam itu. Dan kita ni sudah faham bahawa dalam bulan Ramadan itu ada satu perkara di mana yang pernah saya sebutkan di dalamnya, iaitu imanan wahtisaban, di mana kita ni benar-benar melaksanakan ataupun beriman kepada Allah dan benar-benar memohon kemaafan, keampunan dan maghfirah daripada Allah SWT juga, supaya kita ni mendapat keberkatan dalam kehidupan kita ni. Itu maksud tujuannya juga. Dan itulah juga kenapa orang sangat-sangat memelihara, menjaga puasanya. Kalau boleh jangan ada satu perkara yang boleh merosakkannya. Macam tu. Mungkin apa soalan Fakrul tadi terjawablah. Jadi dengan topik kita ni hari ini itu kekal manfaat amalan. Jadi diperjelaskan sudah tadi. Jadi di sini Ustazah mungkin boleh Ustazah jelaskan lagi penjelasan ibadah itu di dalam kehidupan sehari-hari kita ni manusia. Baik, sebenarnya berbalik kepada latar belakang kenapa ibadah itu disyariatkan, ia adalah sebenarnya bertujuan memberikan kebaikan dan juga kemaslahatan dalam kehidupan kita ni. Dan kalau kita diperhatikan, kebaikan dan kemaslahatan itu adalah dua sifat yang sentiasa disertai ataupun menyertai dalam kita ni punya amal ibadah. Jadi itu tujuannya kenapa kita ni melaksanakan ibadah, agar kita ni memperoleh kebaikan dan sebagai melaksanakan sebagai kemaslahatan kita ni juga sebenarnya. Dan dalam saat itu kita ni melaksanakan ibadah, maka Allah berikan ganjaran pahala setiap ibadah yang kita ni lakukan. Dan ibadah ni ada dua jenis. Pertama, ibadah yang kita ni lakukan ibadah semata, okey. Kemudian macam puasa, solat. Kemudian ada satu ibadah lagi yang melibatkan keuangan ataupun amaliyah disebutkan, seperti zakat, kemudian amalan sedekah, macam tu. Jadi sama juga macam tadi mengerjakan ibadah haji, tu ada juga melibatkan sedikit keuangan, perlu kita ni untuk kita ni berangkat ke Mekah sebenarnya. Jadi itu adalah di antara ibadah-ibadah yang tersebut di dalam rukun Islam yang 5 tu sebenarnya. Macam tu. Okey, itu dia ya, penjelasan serba sedikit mengenai dengan ibadah, kenapa ibadah itu amat penting di dalam diri manusia dan sebabnya. Jadi seterusnya ya, kesan ibadah dalam kehidupan tu Ustazah. Seperti yang diketahui, kita ni kena ada orang pendirian
seperti tadi beragama Islam, ada pendirian Ketani dan dan sebagainya. Jadi boleh Ustazah ataupun Dr. Hajah sebetulnya menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan kesan ibadah dalam kehidupan. Baik, kesan ibadah itu sebenarnya dalam kehidupan kita ni ia adalah memberikan satu kebahagiaan yang sangat ya. Mungkin kebahagiaan itu tadi mungkin selama ni kita mengukur kebahagiaan itu dengan materi mungkin, tetapi tidak dalam hal kebahagiaan kita ni memperolehi daripada hasil tadi melaksanakan amal ibadah. Sebab ia adalah sesuatu yang tidak nampak dilihat dengan mata, tetapi kita ni boleh rasakan dalam jiwa kita ni, dan ia adalah salah satu kebahagiaan yang membangun kejiwaan kita ni. Dan bayangkan saja kalau 30 hari kita berpuasa, bahkan orang menyambungnya ke hari ini masuk kepada puasa yang 6 Syawal, 6 hari di waktu Syawal, akan menambahkan peningkatan kerohanian, kemudian kesucian jiwanya akan terus terjaga, insya-Allah. Itu dia. Berkata kita tentang itu adalah salah satu perkara yang tadi fokuskan hari ini. Apa kebaikan apabila kita mengekalkan manfaat keistimewaan ibadah yang telah pun tadi sempurnakan apabila kita ni berpuasa selama 30 hari. Apabila kita memasuki bulan Syawal, memang pun disyariatkan, diberitahu kepada kita ni bahawa adalah sunat kita ni mengamalkan ibadah puasa. Adanya puasa 6 kan, dan juga mungkin hari-hari tertentu seperti puasa sunat di hari Isnin ataupun hari Khamis dan sebagainya. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara untuk kita ni mengingati semula momen-momen keindahan apabila kita ni berpuasa di bulan Ramadan. Jadi terasa ketenangannya tu walaupun indah sama, walaupun bukan tujuan tani untuk mencari Lailatul Qadar, tetapi paling kurang pun kita ni masih mencari keredaan dan juga tadi mencari ketenangan. Betul. Banyak kita ni mudah lupa dengan hal ini. Jadi itu mungkin dapat diceritakan Ustazah. Kenapa antara banyak-banyak ibadah, manfaat ibadah itu, apa yang kita ni mudah lupa untuk mengulangi sekali lagi? Baik, inilah juga satu sebab ya kenapa saya meng-highlight tajuk ini, sebab sebahagian kita ni lupa, ada sebahagian daripada manfaat itu kita ni lupa. Manfaat daripada mengekalkan amal ibadah itu sebenarnya adalah bertujuan untuk menjaga kita ni punya kejernihan jiwa kita ni, gaya berfikir, kestabilan emosi kita ni, sebab amal ibadah itu kan ia menguji ketahanan kita ni, menguji nafsu kita ni. Jadi semua itu adalah sangat membantu dalam mengukuhkan ataupun membetulkan semula kedudukan kita punya emosi. Tapi sebenarnya. banyak Linda, tani sebenarnya apabila tani berpuasa 6 tu lebih mencabar daripada berpuasa di bulan Ramadan. Tahu kenapa? Di mana orang lain mungkin hanya orang ada sajian di depan mata. Cuba tani berpuasa ketika ini, cabarannya lebih kuat. Memang kuat godaannya. Apa komen daripada Dr. Raja sendiri? Baik, komen okey, baik. Setelah kita ni tamat berpuasa 30 hari, kemudian sebahagian kita ni ada yang menyambung puasa 6 hari bulan Syawal. Memang agak mencabar juga sebenarnya, sebab ialah Syawal orang kebanyakannya berhari raya, kemudian hidangan penuh di depan mata. Tetapi tidak bagi mereka ataupun bagi mereka yang di mana jiwanya sudah terdidik daripada 30 hari yang lalu, terdidik dengan sifat qanaah, sifat bersyukur atas apa je yang pernah dilaluinya sebelum ini. Jadi qanaah itu maksudnya bersyukur atas apa yang ada, kemudian jiwa dan nafsunya sentiasa sudah terdidik, maksudnya terasuh sepanjang 30 hari. Jadi nafsu makan tu mungkin agak kurang macam itu. Jadi malahan dia menemui kenikmatan apabila berpuasa. Semakin dicabar, semakin tercabar usahanya untuk berpuasa, semakin sukai lagi. Ini memangnya tujuan kenapa berpuasa di bulan Syawal. Mungkin Dr. Raja dapat memberikan kesimpulan ya tentang manfaat kita ni mempertahankan amalan-amalan kita ni di dari bulan Ramadan dan seterusnya. Sebagai kesimpulannya, manfaat daripada kita ni mengekalkan amal ibadah kita ni itu, manfaat kita dikekalkan manfaatnya itu adalah sebagai satu kesinambungan yang akan kita bawa kepada hari berikutnya dan bulan berikutnya. Saya rasa tidak setakat bulan Syawal, bahkan kita akan menemukan lagi bulan seterusnya di mana amal ibadah tetap diperlukan, diperjuangkan, di mana kita akan menemukan cabaran
cabaran yang lain lagi. Dan saya rasa puasa pun memang semua orang tahu, puasa sunat akan berlangsung juga, tetap berlangsung, akan ada pada hari Khamis, akan ada pada setiap hari Isnin kan, macam tu. Jadi rasanya akan tetap berterusan cabaran itu. Dan untuk akhirnya untuk mengekalkan manfaat amal ibadah, hendaklah kita ni menghargai ataupun menghayati ibadah yang kita ni lakukan sepanjang 30 hari yang lalu, dan di mana berbagai cabaran kita ni lalui, dan mudah-mudahan mana-mana cabaran yang kita lalui pada hari tersebut akan membentuk kerohanian kita ni, dan akan menjadikan kita ni sebagai seorang hamba yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni sentiasa mendapat rahmat dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga di sepanjang menjalani kehidupan kita, insya-Allah. Itu dia. Jadi serba sedikit mengenai dengan topik hari ini, iaitu kekal manfaat amalan. Jadi terima kasih kepada Dr. Hajah Masuriyati binti Haji Yahya selaku Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Terima kasih sekali lagi, sama-sama, Dr. Hajah, kerana sudi datang ke Rampai Pagi. Alhamdulillah. Okey, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.